Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam. kita semua ada kumpulan ini iaitu berkaitan dengan tajuk isu kemanusiaan dalam sistem pendidikan dalam kalangan remaja dan pelajar IPT. Okey, kita skopkan kepada kalangan remaja dan pelajar IPT. Sebabnya kebanyakan berkaitan dengan isu kemanusiaan dan sistem pendidikan adalah dalam kalangan remaja dan pelajar IPT. Ini antara ahli kumpulan kami Cik Azizah, Cik Muzin, saya sendiri Nurul Syafiqah, Cik Tana dan Cik Farah Nadia. Dan kami punya pensyarah adalah Dr. Zulkarnain Harun. Okay. Dalam kajian kami terdapat 4 objektif yang utama, iaitu yang pertama untuk mengenal pasti isu, faktor dan punca masalah akhlak yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di peringkat IPT. Okay. Yang kedua, faktor kematangan moral dan akhlak seseorang bukan sahaja disebabkan oleh akademik tetapi oleh faktor-faktor lain. Jadi objektif yang kedua ni kita nak menghuraikan lagi antara faktor lain selain daripada faktor kematangan moral dan akhlak. Okey, yang ketiga objektif dalam kajian kami ini adalah untuk membincangkan sejauh mana masalah ini dihadapi oleh pelajar-pelajar di peringkat IPT itu sendiri dan juga di peringkat remaja. Okey, yang keempat adalah membincangkan kesan perubahan lanskap politik terhadap pendidikan dan kemanusiaan. Jadi semua objektif ni akan dalam projek ini berdasarkan kepada pemandangan yang akan dibentangkan oleh Terima kasih kepada rakan saya, Nurul Syafiqah. Jadi hasil daripada kajian kumpulan kami, kami dapat mengenal pasti faktor kematangan moral dan akhlak seseorang bukan sahaja dipengaruhi oleh bidang akademik, tetapi terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi tahap kematangan setiap orang itu. Jadi kalau kita lihat daripada segi pendidikan, memang tidak dinafikan berjaya masuk ke IPT ini memang lebih pandai dari segi akademik berbanding yang tidak terpilih. Tetapi ini tidak bermakna kematangan moral dan akhlak itu berhubung kait dengan pendidikan. Okay. Antara faktor-faktor yang telah kami kenal pasti, pertama sekali adalah didikan asas daripada ibu bapa sendiri atau daripada keluarga sendiri. Latar belakang asuhan ibu bapa di rumah adalah sangat penting untuk membina sahsiah diri anak-anak mereka. Sesuai dengan kedudukan rumah sebagai institusi pendidikan yang pertama, jadi ibu bapa ini yang bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan agama, iman dan akhlak kepada anak-anak mereka sendiri. Jadi ada segelintir ibu bapa yang kurang berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Jadi ini menyebabkan walaupun mereka duduk dalam satu rumah, tetapi anak-anak ini merasakan daripada ibu bapa mereka sendiri. Jadi setiap anak-anak ini, perjalanan mereka menuju ke alam dewasa, sebenarnya mereka mempunyai permasalahan mereka sendiri yang kadang-kadang ibu bapa ini tidak memahami atau tidak cuba memahami apa yang anak-anak mereka. Faktor lain yang kami dapat kenal pasti adalah pengaruh pada sebaya di sekeliling kepercayaan dan komunikasi pada tahap yang tinggi apabila mereka berjumpa dengan rakan-rakan mereka. Jadi mereka sebenarnya lebih percaya ataupun lebih yakin dengan apa yang rakan-rakan mereka lakukan dan mereka lebih cenderung untuk mengikut apa yang rakan mereka buat. Jadi apabila rakan-rakan mereka ini membawa ke arah yang positif, mereka akan mengikut ke arah positif. Tetapi sebaliknya, jika rakan-rakan mereka ini ramai yang mengajak ke arah negatif, jadi mereka juga akan mengikut ke arah negatif. Ibu bapa perlu memantau rakan-rakan anak mereka dan juga mereka perlu mengenal pasti anak-anak mereka supaya mereka dapat memerhatikan atau memantau anak-anak mereka ni. Kerana apabila rakan-rakan ini menjebakkan anak-anak mereka ke arah yang negatif, akhlak anak mereka akan berlaku. Antara faktor lain yang dapat kami kenal pasti adalah dari segi keciciran pendidikan. Sebenarnya apabila terdapat perubahan pada pucuk pimpinan politik, dasar pendidikan ini akan berlaku. Contohnya, pada waktu sebagai Perdana Menteri memperkenalkan pembelajaran dalam bahasa Inggeris.
Jadi setiap murid ini perlu memahami ataupun mempunyai kemahiran dalam berbahasa Inggeris. Jadi apabila dalam mereka telah selesa dalam pembelajaran dalam bahasa Inggeris, pucuk pimpinan berlaku Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, dia telah mengubah semula pendidikan ini dalam bahasa Melayu. So murid ini agak sukar apabila mereka kerap bertukar-tukar bahasa perantaraan di sekolah ni. Jadi ini kadang-kadang menimbulkan kurang minat mereka pada pembelajaran itu sendiri. Jadi bila mereka kurang minat dengan pembelajaran tersebut, ini akan menyebabkan mereka tercicir dari segi antara faktor yang terakhir yang kami kena pasti adalah dalam masa teknologi sekarang, media massa seperti televisyen, majalah banyak mempengaruhi ataupun pelajar itu sendiri. Apa yang kita lihat, media massa ini banyak menonjol cara hidup happy go lucky, contohnya pesta hiburan. Ini akan menyebabkan mereka terpengaruh ataupun ingin mencuba apa yang mereka lihat di majalah ataupun di televisyen. Gejala ini akan menyebabkan dan keruntuhan remaja ataupun pelajar itu sendiri. Itu saja. Seterusnya penjelasan untuk misalkan berkaitan dengan kesan masalah ni. Berikut ada 4 kesan yang yang pertama ialah masalah akhlak pelajar IPT yang kita dapati adalah pelibatan para pelajar agama sendiri, membawa kesan kepada pergaulan bebas. Seterusnya ialah tidak menutup aurat, juga terlibat dengan boleh terjerumus kepada pergaulan bebas, seterusnya meminum arak. Mereka juga memandang rendah terhadap hukum-hukum Islam yang agama dah tetapkan. Itu adalah kesan yang pertama. Seterusnya, kesan yang kedua ialah perilaku tidak bermoral. Contohnya, pelibatan para pelajar IPT terhadap aktiviti seksual lah. Jadi kesan dia berlaku kelahiran anak tak setara atau orang panggil anak di luar nikah lah. Seterusnya, membawa juga kepada penghamilan di bawah umur bagi remaja IPT lah, para pelajar IPT sendiri. Yang seterusnya, pembuangan bayi, membuat mereka yang seks di luar nikah malu, tertekan. Jadi bayi yang mereka kandung tu, yang para wanita kandung tu, dia rasa macam masyarakat takkan terima dia punya bayi tu sendiri. Jadi dia buat pembuangan bayi. Terusnya boleh berlaku pembunuhan. Jenayah pelibatan pelajar IPT terhadap kegiatan haram. Yang pertama, mereka boleh terlibat dengan lumba haram, penagihan dan penjualan dadah. Perjudian, mereka melakukan penjualan dadah dan juga perjudian ni berpunca pada masalah adalah keruntuhan institusi masyarakat. Kat sini kita boleh dapati permasalahan para pelajar IPT di institusi mereka, di kolej. Yang pertama adalah ponteng kelas lah, ramai yang ponteng kelas. Yang kedua, meniru suatu membuat tugasan, assignment. Ada juga meniru waktu test. Ada juga yang tertangkap meniru suatu ujian final ni. Kalau didapati bersalah, mereka akan gagal lah dalam subjek. Terusnya akan untuk habiskan pengajian mereka sendiri. Yang ketiga adalah vandalism. Kita boleh dapati banyak tempat di dalam IPT, dalam lift, di dalam kelas, di atas meja sendiri, di atas kelas pun, di dalam kelas pun ada yang menconteng, melukis, meluahkan perasaan, ada juga kata-kata berbau lucah. Jadi ini adalah kesan-kesan dia lah. Itu saja ya. Pada seterusnya untuk mentadam baca opinion saya. Terima kasih sahabat saya Nurul Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era kini memang terlalu kerap kita disajikan dengan berita-berita berkaitan dengan keruntuhan akhlak, terutamanya pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar IPT. So daripada situasi ini, hari-hari yang kita dihidangkan dengan hari ini, kita perlulah bersama-sama apakah langkah terbaik
untuk kita menyelesaikan masalah-masalah ini. Kita tahulah Allah pernah berfirman yang maksudnya maka sesungguhnya bersama-sama kesusahan itu ada Nabi Muhammad pun juga pernah bersabda Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan bersama penyakit itu penawarnya yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. So daripada firman Allah dan sabda Nabi ni kita boleh simpulkanlah setiap apa yang masalah yang berlaku insya-Allah pasti ada penyelesaiannya. Di sini saya ingin uraikan beberapa penyelesaian yang telah saya dan rakan-rakan lain sebelum ni kita buat kajian. Yang terpenting dalam institusi ini adalah apabila kita berhadapan dengan situasi keruntuhan moral ini, didikan asas yang utama adalah daripada ibu bapa sendirilah. Semua didikan adalah bermula daripada rumah. Ibu bapa adalah contoh terbaik yang baik. Di samping itu memainkan peranan mengajar jadi orang yang berguna dan memperkenalkannya dan sewajarnya anak itu ketahui. Pendidikan awal dari rumah adalah bagi saya lebih kepada pesanan yang ibu bapa itu sepatutnya berikan kepada anak, di mana mereka sepatutnya memberikan pesanan untuk memilih kawan yang baik, kawan yang membawa kepada keruntuhan akhlak mereka sendirilah. So yang kedua, yang terpenting bagi saya adalah dasar. Kita perlu perkukuhkan dasar pendidikan agama yang ada di negara ini, sebab kita maklum sekolah agama yang ada di Malaysia ni dia tidak begitu dititik beratkan berbanding dengan sekolah-sekolah kebangsaan. Jadi terkadang ibu bapanya kepada yang kurang berkemampuan yang seperti yang ada di sekeliling kita, kadang-kadang dia tidak hantar anak tersebut ke sekolah agama sebab sekolah agama dia punya costing dia terlalu tinggi. Jadi di sini kita perlu mencadangkan kepada pemimpin untuk kalau boleh untuk perkukuhkan dasar pendidikan agama, sebab sebelum ni semasa kepimpinan Perdana Menteri Najib Tun Razak dia ada merangka dasar untuk sekolah agama tahfiz, tetapi mungkin sebab dia pun dah tidak memerintah lagi, kita pun tak tahulah bagaimana hala tuju tersebut. Dan yang terakhir sekali, banyakkan aktiviti bina insan kepada pelajar-pelajar sekolah dan pelajar IPT lah. Ini program bagi saya program yang baik untuk membina ilmu, membina insan kepada pelajar, di mana mereka sayangkan diri mereka lebih dengan keadaan persekitaran mereka. Jadi daripada program sahsiah diri mereka menjadi lebih baik dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak baik. Jadi di sini itu saja daripada saya ni. Mungkin rakan-rakan lain boleh tambah ataupun ada apa-apa soalan jawab daripada yang lain. Saya serahkan semula kepada sahabat saya Nurul Syafiqah. Ini adalah antara perbincangan yang telah kita lakukan sepanjang kajian. Saya ada satu persoalan lah dari segi desain yang diletakkan oleh saudari Farah kan, oleh berkaitan dengan masalah akhlak. Kalau kita tengok masalah akhlak ni lebih kepada kepribadian individu itu sendiri. Okey, berkaitan dia dengan permasalahan akhlak ni mesti ada berkaitan juga dengan perilaku tidak bermoral. Okey, yang di bawah akhlak dia merangkumi berbagai cabang. Okey, dari segi macam kajian dari segi pendidikan ni yang kanak-kanak para remaja dan para IPT, dengan remaja akhlak dia mungkin bermula daripada persekolahan dengan adanya antara salah satu contoh keruntuhan akhlak di kalangan remaja macam berkapal. Kapal tu tidak bukan bergerak sepenuhnya macam misalnya pun ada cakap kan. Kalau kapal ni bukan dipandang sebagai negatif, kesannya negatif sahaja, tapi dia boleh berlaku kepada positif. Tapi macam mana pembawakan akhlak dari segi remaja tu boleh dijadikan sebagai salah satu kesan kepada para remaja.
Kita tak Farah boleh huraikan lagi lebih lanjut berkaitan dengan kerusakan akhlak di kalangan remaja yang menyebabkan benda itu jadi teruk. Sebab ada orang pandang benda ni sebagai positif. Boleh tak share? Mungkin Cik Tana sendiri boleh share berkaitan dengan kerusakan akhlak ini. Okey, yang masalah akhlak ni akhlak ni kalau kita tengok balik itu semua asasnya daripada diri kita sendiri. Yang mana kita pada kalau pelajar IPT ni dia dah dewasa sebenarnya, betul tak? So dia orang dari situ dah tahu yang mana baik, yang mana buruk. Yang mana patut kita buat, yang mana kita tak patut buat, betul tak? So dari situlah kita boleh membina satu akhlak yang baik yang boleh membawa kita kejayaan. Memang ada kesan-kesan dia yang tak baik bila pelajar itu sendiri ada masalah tertentu pada dia secara individu lah, mungkin masalah keluarga, masalah kewangan, masalah persekitaran dia, itu yang boleh menyebabkan dia untuk ke sesuatu yang tidak baik, ke arah yang tidak baik, dan seterusnya itu akan menjejaskan akhlak dia, dia punya personality dalam kehidupan dia. So itu yang memberikan banyak kesan. So pada mulanya kalau pelajar itu dapat jaga dia punya akhlak, so pada akhirnya dia akan berjaya. Nak share lagi ke berkaitan dengan kerusakan akhlak? Sebabnya kalau dalam Islam orang kata bermula daripada peribadi yang baik tu selahirnya akhlak yang mulia. Dalam mungkin dalam agama India pun sendiri ada juga menekankan tentang penekanan akhlak dan kepribadian yang baik, kan? Kita tak tanya. Ya, betul. Ya, betul. Semua agama ajak benda yang betul, benda yang baik. Tak ada agama yang akan merosakkan akhlak ke atau punya peraturan-peraturan tersendiri ke. Semua benda yang diorang ajar melalui agama sendiri pun semuanya betul. Sebab kita sebelum melangkah ke alam persekolahan, yang first menjadi tempat belajar kita adalah rumah, adalah parents kita. So dari situ parents akan mula dengan agama dulu. So bila dia dah kuatkan agama dalam diri anak-anak, so bila mereka melangkah ke alam persekolahan, mereka tahu apa yang patut, apa yang tidak. Daripada saya lah, mungkin kawan-kawan lain ada persoalan yang dipersilakan lah. Okey, saya nak, sebab saya tadi ada bahaskan berkenaan isu penyelesaian untuk bini Islam, bini insan. Bagi ada ni kan ada pernah kerajaan pernah implement selepas habis sekolah, ada satu program yang nama dia saya pun tak berapa ingat. Hikmat negara ke? Hikmat negara. Okey. Adakah pandangan masing-masing perkara tersebut wajar, aktiviti tersebut wajar implement semula pada masa kini? Untuk inisiatif kerajaan membina sasiah diri itu salah satu daripada cara dia lah. Jadi mereka merasakan dengan cara membuat aktiviti luaran tersebut ini akan meningkatkan sasiah diri pelajar ataupun remaja tersebut. Mungkin kawan-kawan lain ada pandangan lain berkenaan isu yang akan kita program bina insan. Okey, kalau ikutkan di UTM sendiri, dalam sahaja tasawuf Islam, memang di peringkat ijazah sarjana muda ataupun peringkat diploma. Lepas diploma, rasa dalam salah satu subjek dalam diploma itu sendiri memang akan ada satu sebagai camp bina insan itu sendiri. Ini pun dah memang dibuat di bawah program masjid lah, dia kata sebagai program di bawah masjid UTM sendiri. Okey, rata-rata program bina insan ni dilaksanakan dengan caranya lah, dan kesan ke atas program tersebut macam yang sebut tadi, benda tu adalah usaha di peringkat IPT itu sendiri, usaha di peringkat pentadbiran universiti. Benda tu dah dilakukan. Tapi macam mana pembawakan individu itu sendiri untuk
meneruskan usaha tu adakah dia rasa berkesan ataupun tidak, itu adalah atas usaha di individu tu jugalah. Tak boleh juga kita nak salahkan IPT semata-mata dan salahkan keluarga semata-mata, tapi macam mana pelajar tu sendiri untuk menerima isi dan intipati dalam program Bina Insan tu. Okey, di peringkat yang persoalan Encik Aziz tadi berkaitan dengan wajarkah program PLKN diadakan semula, bagi saya wajar dilakukan semula sebab mana yang macam mana kita tahu rata-rata kesan ataupun hasil daripada program tu PLKN tu dia memberikan melahirkan generasi yang cerdik tentang negara, yang tahu tentang isu-isu semasa dunia berkaitan dengan siasah diri dan sebagainya. Kalau ada persoalan lain ke yang nak diutarakan? Saya nak tambah sikit pasal yang program Bina Insan tu kan. Kalau kita tengok inisiatif yang diberikan oleh kerajaan yang program PLKN tu, pada zaman saya sekolah dulu, diorang just pilih pelajar-pelajar tertentu untuk ke program Bina Insan ini, PLKN ini. Tapi kita tak tahu cara pilih, macam mana cara dia pilih. Tetapi ada juga pelajar yang bermasalah akhlak, masalah disiplin dari alam sekolah dulu. Mereka semua macam keciciran. Ada yang lepas untuk mengikuti program tu, dia lepas keluar daripada program tu dia ubah kehidupan. Bila tengok zaman bersekolahan dulu dia banyak masalah semua tu, tapi sekarang lepas program tu dia keluar, dia berjaya. Tapi ada yang setengah yang bermasalah masa zaman sekolah tetapi tidak lepas untuk ke program tu, dan sekarang juga laluan mereka memang dah salah. So kalau macam tu, kalau for me lah, untuk saya, pandangan saya, my opinion, biar lepas, kalau diorang nak implement balik program ni, biar semua pelajar lepasan SPM dapat peluang untuk pergi belajar di situ. Sebab program Bina Insan ni adalah satu program yang sangat baik yang membantu pelajar untuk belajar macam mana nak sara hidup dengan sendiri. Untuk berdikari, untuk bertanggungjawab. Dari segi membina sahsia diorang, kuatkan lagi akhlak dia, ajaran agama semua. Betul kan, kalau tak silap saya, pemilihan pelajar yang ke program PLKN tu dia tengok daripada aktif tak ataupun tidak dari segi dia punya kurikulum dia. Kalau yang tak aktif tu dia akan hantar untuk PLKN lah. Sebab salah satu objektif dia adalah untuk mendisiplinkan pelajar tu sendiri. Betul. Ada yang pilih, ada yang tak terpilih berdasarkan pada aktif ataupun tidak. Ada persoalan lain ke yang nak dibangkitkan lagi? Okey, tadi saya ada mengupas pasal media masa. Jadi media masa ni kita boleh tengok mereka boleh jadi negatif ataupun ada bahagian yang positif lah. Jadi tadi saya ada bincangkan pasal masalah yang negatif yang akan berlaku jika remaja terpengaruh dengan media masa. Tapi rasanya ada bahagian yang positif yang boleh media masa lakukan supaya mempengaruhi ke arah kebaikan. Contoh macam kita tengok ada rancangan yang Islamik, rancangan yang mengajar moral kehidupan, pelajaran di media masa sendirilah contohnya. Jadi apa pandangan rakan-rakan supaya media masa ni lebih membawa kita semua ke arah kebaikan? Dari pandangan saya pula media masa ni dia di kalangan remaja dan pelajar IPT. Yang remaja ni di peringkat umur menengah, peringkat umur sekolah menengah lah. So, kalau ikutkan pantauan daripada ibu bapa tu mungkin susah lah sikit untuk ibu bapa nak pantau. Sebabnya macam ni, ibu bapa mungkin memberi kepercayaan kepada anak-anak dia yang anak dia akan tengok contohnya video-video ataupun perkara-perkara yang baik.
itu dengan positivity yang mana dah keluar daripada kepompong ibu bapa sendiri kan. So, macam mana nak kawan benda tu bagi orang kata apa, benda tu sukar sebenarnya untuk diatasi. Cuma macam mana pendekatan media sosial tu sendiri nak pada masa tu sendiri nak ada wujudkan benda-benda yang positif. Media masa ni dia boleh jadi dalam segi macam Facebook, Instagram, Betul. dan yang lain semua kan. Okey, mungkin pengisian dalam tu sendiri contohnya Facebook. Gunakan dengan kita sendiri sebagai orang yang create benda tu, yang wujudkan benda tu, yang maksudnya yang boleh post benda-benda yang agak kebaikan. Kita menjadi penggerak lah, kita boleh menjadi sebagai penggerak untuk mula post benda-benda yang positif. Dan benda tu salah satu usaha kita jugalah untuk mengajak dakwah dan membentuk kasih yang baik. Kalau ada yang mereka saya rasa masa kita pun tak banyak dah. Ke ada apa-apa lagi masalah yang mungkin sekarang lagi? Ada apa-apa ke? Ya, dari saya, bagi saya isu ni kita patut ketengahkan dan kita patut buat kajian lagi agar kita dapat mencari penyelesaian yang terbaik lah untuk masa depan dan melahirkan masyarakat yang bertamadun dan masyarakat yang baik pada generasi yang akan datang. Menurut saya hasil kajian ini kita dah dapat lihat daripada sudut negatif dan daripada sudut positifnya lah. Jadi apa yang dapat kita kupaskan, setiap benda yang kita dapat daripada kajian ini ada dia punya jalan penyelesaiannya lah. Semua jadi cara kita untuk membawa ke arah yang lebih positif lah daripada apa sekali faktor sekalipun. Semua masalah mesti ada penyelesaian. So ini semua adalah pandangan kita terhadap masalah-masalah ini. Kalau kita dapat atasi masalah ni dengan cara yang betul, mungkin ada penyelesaian dia supaya benda ni mungkin ada last word daripada pada saya lah kan, tentang masalah pelajar ni. Tak kira lah pelajar di peringkat sekolah ke, di peringkat RPT ke, punca utama dia dari segi diri sendirilah. Dari diri sendiri. Kita kerajaan tak boleh pantau sepenuhnya dari segi rancangan media massa. Ibu bapa pun tak boleh pantau anak sendiri. Kat luar macam mana kan, depan je baik, belakang kita tak tahu macam mana. Jadi pada saya lah diri sendiri. Akhlak tu kena ada akhlak lah. Jadi ibu bapa sendiri kena kukuhkan keimanan anak-anak sendiri, terapkan agama pada mereka. Jadi mereka boleh kawal lah diri sendiri daripada boleh fikir baik atau buruk dan boleh jaga akhlak. Pokok pangkalnya apa yang saya boleh simpulkan kat sini, pokok pangkalnya adalah ilmu itu sendiri. Sebab ilmu diri sendiri. Betul, daripada ilmu akan lahirnya segala cabang-cabang semua yang kita tu cabang-cabang dunia ni lah. Dari segi pergerakan pendidikan, dari segi perkahwinan, dari segi masyarakat, semua itu adalah bermula daripada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak akan adanya, tak akan wujudnya peribadi yang baik, tak akan wujudnya masyarakat yang baik, dan seterusnya negara yang berminang. Okey, saya rasa setakat itu saja yang kita boleh simpulkan, dan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang membincangkan tentang isu ini. Dan akhir kata pada saya, InsyaAllah kita cuba juga menjadi penggerak kepada generasi yang lebih baik dari segi pendidikan dan dari segi segala bidang yang kita cuba. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.